Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada hari berkadiran yang masuk saya. Kalau pasal SOP dulu nak masuk. Okey, setelah sekian lama kita dulu PKP, maksudnya dah lama dia cerita pasal SOP ataupun langkah-langkah yang perlu jemaah ambil tahu untuk masuk ke pejabat ataupun SOP lah. SOP itu apa? Standard of operation. Standard of procedure. Tak apalah apapun SOP. Banyak ni kita dapat kita kena pasti jemaah datang khusus dan semua yang memiliki kriteria yang sepatutnya perlu. Sebagai contoh, jemaah tak pilih nama dekat atas sebelum masuk, jemaah boleh masuk ke dalam pejabat. Lepas tu kita letakkan seorang sahaja boleh masuk ke suatu family ataupun voice. Tapi yang bila yang main tu bukan seorang, 2-3 orang. Itu pun ada juga yang tak pakai mask boleh masuk ke pejabat. Itu ada beberapa lah yang kita dapatkan pastilah. Okey. Yang seterusnya untuk mengetahui semua, kita punya SOP mesti kertas seperti biasa seperti dulu. Kalau nak datang ke pejabat, kita buat janji dulu. Kita finish-kan masa mana bagi dia tak mau berlaku perpindahan ataupun berlaku berkumpul secara ramai-ramai. Sebab ada juga bila kita dah maklum kita kena buat appointment semua, tapi bila naik ke pejabat, ekonomi on the spot je kena ini sekolah, tak ada maklum kita tanya apa-apa. Lepas tu dia dalam pejabat ni tak ada orang, ada orang contoh, jadi kau masuk ini, dia tak boleh berkumpul secara ramai. So, dalam pejabat, boleh kontak dengan pejabat yang kami dulu untuk kita buat appointment dulu. Yang kedua, sedangkan kita sangat semua jemaah kalian datang kita pakai masa yang sikit guna pakai takkan. Yang ketiga, mesti daftar nama itu pun. Sebelum masuk ke pejabat, kita ada letak satu orang yang perlu jemaah semua isi. Ini isi nama, nombor telefon, semua temperature berapa. Okey, ini isi itu wajib, semua wajib semua. Kalau yang dalam pejabat 3 orang, mesti kena ada dalam list tu mesti kena 3 orang. Okey, yang keempat, kita minta pakai hand sanitizer. Hand sanitizer tu pun sama lah, macam mana wajib semua pakai. Kita dan sediakan hand sanitizer tu use kat depan. Jadi tak susah pun sediakan dia kecil je. So yang tu pun step yang kita perlu buat sebelum masuk ke pejabat, sebelum berjumpa dengan staf. Okey, yang seterusnya tidak boleh masuk secara beramai-ramai yang saya cakap tadi lah. Kalau contoh nak berkumpulan, kita benarkan seorang boleh masuk. Kita tak benarkan kalau satu kumpulan tengah, ada 5 orang masuk pejabat. Dia tak benarkan masuk ke mana. Kalau satu dua satu benarkan, satu orang boleh masuk. Kita tak benarkan dia. Yang seterusnya lagi, kanak-kanak di bawah yang naik tu dia tak benarkan masuk. Umur tu umur setahun kan? 12 ke bawah. 12 tahun ke bawah. Kita tak benarkan masuk dan baby yang kita tak benarkan masuk. Itu saja pun kan? Itu saja untuk SOP sedikit. Kita menggunakan SOP yang jemaah perlu. Mana kita tahu sekarang kes tu makin meningkat. So kita tak membeli larutan ataupun kita bukan banyak pada question ini. So kita minta semua jaga. Contoh kita masuk ke slide hari ini. Kita nak berbincang, kita nak share NG. Berkenaan apa ni? Adab sebelum tak nampak sangat. Dan semasa menunaikan umrah. Istilah yang kita tahu, sediaan kita dah ada ketentuan umrah kan. Sediaan jasmani dan rohani. Semua tu rasanya semua tahu, tapi sekarang kita nak orang terlupa dengan adab memang kita kira sebagai satu penting ataupun persediaan lah. Dijaga lah. Saat ini kita tengok mana Facebook ni. Nampak tak Facebook mana nak? Langkawi. Nombor page lah.
Okey, sebelum berangkat ke tanah suci, kita share kita ada beberapa poin dekat sini. Poin yang pertama niat dengan penuh ikhlas. Seperti yang kita tahu, sebelum kita nak buat apa-apa, selalu kita mulakan dengan niat kan. So, okey, ada yang pertama kita dah mesti sering berniat dengan ikhlas. Okey, dengar. Okey, tengok lupa lah, blank dah. Okey, macam ni kita tahu kita kalau dekat dari segi dekat bahagian travel sendiri, kita akan adakan kursus umrah. Macam kita akan buat sebulan sekali. Kalau sebelum musim Covid ni kita ada buat kursus umrah sebulan sekali. Selalunya kita akan terang berkenaan kursus umrah, kita akan terangkan berkenaan daripada persiapan daripada pergi sampai ke balik. Apa itu umrah kita akan cerita. Tapi kadang-kadang bila kita pergi kursus umrah saja pun tak cukup. Jemaah perlu banyak membaca, banyak mentelaah lagi lah. So, mempelajari cara-cara pelaksanaan ibadah umrah dengan sempurna ni maksudnya jemaah pun, kita bahagian pejabat pun kita akan terangkan serba sedikit, dan tapi jemaah pun kena fahamkan lebihkan lagi untuk dari segi pembacaan. Okey, seterusnya itu perbanyakan taubat. Okey, perbanyakan taubat ni sebagai contoh, seperti mana kita tahu kita ni manusia tak lari daripada berbuat dosa. Kita tak lari daripada berbuat dosa. So kita banyakkan solat taubat, solat mohon dosa, ampun dosa. Maksudnya kita nak sucikan diri kita daripada segala-segala dosa-dosa yang kita pernah lakukan, dosa yang kita sedar ataupun tak sedar. Yang seterusnya, membersihkan harta dari segi perkara yang syubhat dan haram. Okey, ini rasanya semua faham. Maksud membersihkan harta ni maksudnya kita tengok sumber pendapatan kita, sama ada sumber pendapatan kita nak pergi umrah ni, kita kumpul duit, kita nak buat umrah ni daripada sumber yang macam mana. Kita kena tengok adab tu juga. Kalau kita tengok sumber yang kita tak tahu punca dia daripada mana, tapi kita dapat duit tu, kita kalau boleh kita elakkan. Ataupun dan haram ni Allah minta kita simpang lah, kita dapat daripada sumber-sumber yang haram. Okey, meninggalkan segala maksiat. Okey, ini pun rasanya semudah-mudah. Maksudnya kita tinggal segala segi maksiat. Segi maksiat ni bukan kata kita dari segi kita berbuat perkara-perkara yang buruk. Macam contoh kita tengok perkara-perkara yang lara, ataupun kita tengok yang macam tak sepatutnya kita tengok. Macam tu kita kena tinggalkan. Kita bersihkan kita punya mata. Okey, meninggalkan lagi perbanyak istighfar dan memohon keredaan Allah. Okey, yang ini pun sama. Yang seterusnya, menunaikan solat sunat musafir. Ini bagi jemaah yang nak ni adab sebelum berangkat ke tanah suci. So, sebelum kita nak pergi ke KLIA, kita boleh dah berniat kita punya musafir, kita solat sunat musafir. Menyelesaikan segala hak Allah SWT dan hak manusia. Hak ni maksud dia sebagai contoh, kalau kita ada selon ni kita nak pergi, kita nak kena bersihkan, kita nak kena sucikan semua luar dalam kan. So kalau kita ada hutang ke dengan apa-apa, member-member kita ada hutang, ataupun kita makan kat kedai ni kita tak bayar, kita kena selesaikan. Maksudnya kita pergi tu dengan penuh tenang, dengan tak ada apa-apa masalah, ataupun tak ada apa-apa hak-hak manusia yang kita tertinggal. So sebab kita nak pergi rumah Allah, kita nak pergi tempat yang suci, kita kena suci diri kita. Memilih kawan yang soleh dan amanah. Okey, ini semua faham kot saya rasa. Okey, Dina, seterusnya. 2 slide je kan? Okey, Dina tak mau cakap ke? Takkan aku seorang je. Ni macam sama je. Tak kelak pun kat sini. Okey, yang seterusnya adalah adab ketika berada di tanah suci Mekah, ataupun tanah suci lah, maksudnya tanah haram, maksudnya seperti Mekah ataupun Madinah. Komputer lambat. Okey. Yang pertama sekali adalah menunaikan akhlak yang mulia, menunjukkan akhlak yang mulia. Okey, semasa kita dekat tanah suci, seperti mana kita tahu, kita kena mesti sebab kita duduk kat sana adalah satu tanah haram. So kita kena menunjukkan akhlak yang mulia. Maksudnya kita tak boleh kita di sana kita nak ke. So kita mesti elakkan. Ingatkan bos join. Cuba bahagia.
Okey, yang kedua, poin yang kedua adalah menyedari dirinya dan sedang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud dia menyedari diri ni maksudnya bila kita tahu kat sana kita kena jaga perbatasan, kita kena menunjuk akhlak-akhlak yang mulia. Lepas tu kita kena tahulah kita ni dekat mana sekarang. Contoh kita tak buat perkara bukan-bukan. Sebab kita tahu sebab menjadi tetamu Allah. Okay, so menyedari perjalanan umrah adalah perjalanan ibadah. Okey, sebagai contoh, kita pergi umrah, kita berniat kita nak pergi buat ibadah. So, kita mesti berniat tu, perjalanan kita tu kita nak buat ibadah. So, kita akan dapat pahala guys. So, jangan kita berniat, contoh kita nak pergi umrah tapi kita berniat kita nak pergi shopping kat sana, nak shopping baju, nak shopping buah-buahan kat sana. Itu jadi kita takut kita dah terlari daripada niat kita yang asal. Okey, yang seterusnya bersyukur dan redha dengan apa yang disediakan. Okey, ni puas ni semua dah faham poin ni. Yang seterusnya menjauhi percakapan dan perbuatan keji dan sia-sia. Okey, dan nama pun kita duduk tempat yang suci. Kita duduk dekat tanah suci, tempat suci, dan tempat tu pun kita bukan semua orang boleh dapat pergi kan. So bila kita dah sampai dekat sana kita kena bersyukur. Kita kena menjauhi percakapan dan perbuatan yang keji. Maksudnya kat sini kita mesti menjaga percakapan kita dari segi kita bertutur dengan orang ataupun kita cakap sendiri. Maksudnya sebab sana kita tahu bila kita cakap takut benda ni jadi termakbul kan. So elakkanlah daripada perkataan-perkataan kesat, maki-maki haram. So semua benda tu kita mesti elakkan. Takut berbalik-balik kat kita. Allah wa'alaikumsalam. Okey. Seterusnya, poin yang seterusnya. Hajar nak sambung ke? Kat mana? Menjauhi sikap sombong dan takabur. Haji tak nampak nama Betul memang dengar baca ke phone. Okey, tak apa nama Saya sambung. tak nampak. Menjauhi sikap sombong dan takabur. Okey, sampai kat sana mesti kita kena jaga adab-adab kita kan. Ada salah satu adab yang seterusnya kita kena jaga sikap kita. Sebagai contoh, setengah orang bila dia berpangkat, bila dia berjawatan, bila dia berduit, dia jadi sombong, dia takabur dekat sana. Panggil fierce, sombong, takabur, kita kena buang. Okey dah Hajar, kan nak tambah lagi point. Satu ni yang biasanya lah ada aduan daripada wakil sendiri. Mutawi selalu kata kadang-kadang api tu dia bawa pangkat. Susah sikit lah komunikasi antara Mutawi dan juga jemaah kalau masih ada lagi pembawaan sifat yang macam tu. Sifat tu kalau boleh kita kena buang daripada sini lagi. So kita mesti niat benda-benda pangkat tu kita tinggal kat rumah dulu. Sebab kita pergi dekat sana kita kira pangkat kita kat sana semua sama. Kita tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Semua di sisi Allah dah sama. Ada lagi tak Cik Dina ada kuat cakap apa? Kalau tadi Cik Luqman kata tinggal sat pangkat-pangkat tu di rumah, kalau boleh kita tinggal terus lah. Sebab ya betul kita ada juga dengar, bukan nak kata tak, tapi yang kata pangkat dan harta ni tidak bermakna pun di sisi Allah. So itu sajalah. So lepas tu sebab tu hikmah, sebab apa ihram tu berwarna putih, sebab Allah nak tunjuk yang kalau kita pergi ni semua sama je. Semua akan kembali pada asal juga. Putih je. Sekaya mana pun kita, susah lah sepakat mana pun kita nanti pakai kain putih juga. Tak nak balut pun kemah tu. Kalau kaya kemah ke kain belian ke, tak ada function, tak ada. Benda tu semua tak dipandang di sisi Allah. Allah yang sebilah. Okey, seterusnya poin yang seterusnya berkenaan menjauhi pertengkaran dan sentiasa bertolak ansur. Okey, pertengkaran ni yang saya pernah dengar daripada pengalaman Mutawif sendiri. Ada juga yang jemaah ni sentiasa nak menang ataupun sentiasa nak, kita grup tu sendiri dah ada leader dia, dah ada ketua, dah ada mutaifah dia, tapi jemaah ni jemaah yang orang kata senang mudah untuk orang faham adalah keras kepala ataupun nak ikut tunjuk dia tu, macam tu ada nak.
dia susah untuk bertolak ansur. So yang tu pun salah satu orang kira macam sebagai adab jugalah yang kena jaga dekat sana. Maksudnya dekat sana kalau boleh kita sentiasa nak memudahkan segala urusan. Kita jangan menyusahkan urusan sebab kita bergerak secara kumpulan dan kita kalau boleh apa panggil apa dia aja tak sampai dah pula nak keluar ni. Apa dia? Pasal ni apa pertengkaran ataupun tolak ansur antara jemaah dan mutawif contoh ataupun sesama jemaah. Sebab ada juga yang pernah berlaku jadi bergaduh dekat sana. Contohlah dari segi bilik. Contoh kalau kiram kita susun satu bilik 5 orang. Tapi bila kita susun satu bilik 5 orang, jemaah ni tak mau dengan jemaah ni nak dengan jemaah ni. Itu pun jadi satu benda yang seronok berlaku bila di sana. Sebab kita pergi dengan niat kita nak beribadah, tapi bila kita sampai sana bila kita susun bilik dia jadi tak syok. Ibarat kita pergi tu untuk kita bermalam, kita nak bertidur, kita nak berehat saja kat sana. Dia jadi kita tak seronok. So benda-benda ni semua kena bertolak ansur sama. Boleh kalau kita nak minta bertukar, tapi cakap elok, tak perlu tinggikan suara, tak perlu bergaduh, tak perlu berbalah sebagai contoh macam tu. Ada lagi dah ajak sambung ke apa? Itulah sebab pepatah orang jauh perjalanan luas pengalaman. Better kalau kita pergi, kita luaskan lagi kita punya perhubungan sesama manusia tu. Mana tahu kita sebilik dengan orang yang suatu hari nanti boleh tolong kita waktu susah. Kan? Benda tu selalu terjadi, kan? Misalnya orang yang kita duduk sebilik dengan orang, contoh orang Kelantan. Lepas tu nanti orang tu kenal kita berapat dengan dia. So nanti kalau kita pergi Kelantan, kita dah ada kenalan. Senanglah kita nak pergi rumah orang tu. Contoh. Betul. Kemah dia kalau kita luaskan lagi kita hubungan sama manusia tu. Kita nak jangan expect bila sebilik dengan orang ni kita dah rasa macam dia ni berpuak ni ya. Jangan expect lagi. Kita husnuzon dulu. Mana tahu ada benda yang baik akan jadi. Okey, poin yang seterusnya. Bagus ya. Hajar. Okey, poin seterusnya perbanyakkan ibadah seperti membaca Al-Quran. Okey, banyakkan ibadah seperti membaca Al-Quran ni saya rasa poin ni dia jelas. So, sebab kita dekat sana, kita dekat tanah suci, pahala berlipat kali ganda kalau kita membaca Al-Quran. Kalau boleh kat sana kita duduk dekat Raudhah atau kalau kat Madinah lah, kalau kat Mekah kita duduk dekat dataran Masjidil Haram tu kita boleh perbanyakkan kita punya ataupun perbanyakkan baca Al-Quran, perbanyakkan tahajud, perbanyakkan apa-apa saja yang berkenaan amalan yang untuk kita perbanyakkan pahala lah. Hajar nak cakap? Ya, cakap. Okey, poin yang seterusnya, kat sini dia tulis perbanyakkan baca Al-Quran, iktikaf, doa taubat, istighfar kepada Allah. Yang itulah antara dia yang kita senaraikan. Tapi sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat untuk kita perbanyakkan ibadah dekat sana. Sebagai contoh solat tasbih, dan banyak lagi sebenarnya. Tapi kita listkan dalam ni beberapa poin je lah, tapi semua boleh tengok nanti ataupun boleh join kita punya kursus umrah nanti kita akan buat. Ustaz-ustaz akan cerita aktiviti ibadah yang lain boleh ikut. Kalau sebaik boleh ikut. Okey, poin yang seterusnya hidup semangat tolong menolong. Ini pun rasanya lebih kurang sama dengan poin yang betul ansur tu. Cumanya tolong menolong ni maksud dia kalau ada siapa-siapa yang memerlukan, kita saling menghulurkan tangan. Sebab kita hulurkan tangan, orang kita ringankan beban orang lain. So dekat sana ni kalau kita buat baik benda, satu kebaikan benda tu dia tak akan merugikan kita. InsyaAllah dia akan berlipat kali ganda. Sebab kita kat tanah haram, ganjaran yang kita dapat pun ganjarannya insyaAllah ganjarannya sah. So kalau tolong menolong ni saya rasa kat sana Allah tak ada tak mau tolong apa semua kan selalunya yang kita dengar daripada mutaifah kebanyakan ni kalau kita minta tolong jemaah akan bagi tolongan. Kecuanya dia tengok pada peringkat usia jugalah. Kalau kita minta dekat orang yang berumur mungkin dia pun tak larat lah kan, kita kan tengok juga. So yang tu saja untuk kita hari ni.
untuk kita ni, ke Hajar nak cakap apa-apa berkenaan semangat tolong menolong? Tak ada apa pun sebab tolong menolong ni bukan dekat sana saja. Even dekat Malaysia sendiri pun memang patut kita ada semangat tolong menolong. Hajar nak cakap apa lagi? Dah cakap dah. Dia cakap dah. Okey, kalau tak apa-apa, kita nak tamatkan kita punya presentation hari ni. Dan kalau ada masa, insyaAllah kita akan sambung kita punya slide kita lagi ataupun perkongsian ilmu sedikit sebanyak, insyaAllah dapat bantu semua orang. Itu saja untuk saya. Tina ada cakap apa-apa lagi tak? Okey, Hajar ada cakap apa-apa lagi tak? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita punya live dulu dengan Assalamualaikum.